yang Tirmizi kata hasan. Saya belum bincang masuk hasan lagi, tapi kita terimalah hasan. Jadi dia tak apply pada sanad ni. Dia tak apply pada hadis tu. Dia apply hanya pada sanad ini, hadis ini. Okey, dia tak apply pada ini dalam Ahmad, dalam Musnad Ahmad. Ambil jatuh ambil. Ini dalam Tirmizi. Okey. Untuk mengesahkan tu saya akan buka Sunan Tirmizi. Okey. Sebab tu kita ni muhaddis. Kita bukan muhaddis. Okey. Kita manalah hafal hadis. Hadis 40 orang tak hafal. Takkanlah kita hafal Jami' Tirmizi. Okey. Tapi boleh hafal, takkan tak boleh kan. Okey. Saya terus letakkan. Saya akan sebutkan hadis tersebut, saya akan bacakan. Bila kita melihat benda ni, okey. Jadi ada orang kata, lepas tu saya tanya, soalan saya tanya kepada orang yang meringkaskan buku Syekh Albani, betulkah apa yang kita terjemahkan dan ringkaskan? Kita kena hati-hati. Kan? Dia tulis buku, saya ringkaskan, tak mesti pendapat dia sebiji. Entah-entah saya selitkan pendapat saya, ataupun saya tak faham apa ayat dia, so tak boleh marah dia. Kan? Marah saya lah. Itu maksud saya. Okey, saya bacakan. Okey. Baik. Hadis dengan sanad yang sama dalam Tirmizi bermula daripada sini. Bermula pada sini. Okey. Bermula pada sini. Okey. Mana sekarang ni asal hadis tu sama. Ini kita kata asal hadis. So asal hadis ni simak qabisah hub hadis ada dalam Tirmizi dan ada dalam Musnad Ahmad. Tapi dalam Tirmizi dia tak sebut langsung lafaz ala sadrihi. Dalam Musnad Ahmad ada ala sadrihi. Jadi saya tak boleh cakap, saya kena jelaskan maksudnya pada orang ramai. Saya tak boleh kata Tirmizi kata hasan, tak. Tirmizi menghasankan hadis ini dengan sanad ini tanpa ala sadrihi. Itu detail. Manakala Imam Ahmad pula tak kata apa, dia just mention. Dan dia juga sebutkan hadis lain yang tak ada ala sadrihi. Dia sebut semua. So sekarang ni kita kena faham, Imam Ahmad buat musnad, dia tak kata semua sahih. Dan dia tak kata semua dhaif. Tak mungkin lah. Anak dia tanya, semua sahih ke ayah? Dia kata tak. Anak dia tanya, Abdullah tanya, dia kata tak. Itu jawapan dia sendiri. Kan? So sekarang ni saya nak beritahu bahawa ada orang salah faham. Ini yang saya nak kembali kepada nasihat saya kalau nak terima lah. Tak terima pun tak apa. Tak cik hati pun. Nasihat saya ialah baca banyak buku buat perbandingan. Itu je nasihat saya. Kepada saya dan kepada semua. Sebab kalau kita tak buat perbandingan, kita takkan tahu. Okey, contoh kita baca buku Sifat Solat Syekh Albani, dia kata begitu. Dia kata okey, saya baca ayat dia. Dia kata disebut hadis tu. Hadis yang disebut ialah hadis Ahmad. Hadis Imam Ahmad yang ada lafaz yad'u hadhihi ala sadrihi. Kemudian di hujung dia kata wa hadha isnadun, dan ini adalah sanad. Dia cakap betul, sanad. Hassanahu Tirmizi, yang telah dihasankan oleh Tirmizi. Kama taqaddama, seperti yang telah saya sebutkan dulu. Wa rijaluhu rijalul Muslim Bukhari qabisa. Tapi dia tak beritahu apa beza lafaz. Itu maksud. Dia mengharapkan, saya rasa dia mengharapkan orang boleh cek sendirilah. Sekarang ni depan mata kita, dia kata akhrajahu Ahmad, kita ada musnad, cek. Hasrahu Tirmizi, ada Tirmizi, cek. Buat kepada saya. Itu yang saya minta. Bukan nak minta apa pun. Saya minta duit pun. Minta cek. Lepas tu apa salah saya? Kan? Tolonglah cek yang tak ada cek ni. Kan? So kita balik, jangan mau apa, kita kembali kepada saya ni tak hati nak serius lah. Tapi menang ni nak kena serius pasal ada orang nak hentam saya teruk, saya pun tak faham. Serius betul dia. Marah betul nampak. Saya cakap kat seorang tu marah nampak. Nanti kata tak marah, tak apa. Okey. Jadi sekarang ni kita sampai satu, kita sebut Tirmizi menceritakan. Saya pergi kepada seorang lagi ulama, Ibnul Munzir. Ibnul Munzir ni ulama fiqh yang terkenal. Okey, di kurun ke-4, dia meninggal 318. Dalam buku dia Al-Awsat min As-Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf. Buku ni amat penting. Ramai yang belajar fiqh, usul fiqh dan hadis tahu. Dia sebut dalam buku ni, Imam Ibnul Munzir kata apa? Okey. Ini mungkin tak kena mengena sangat, tapi saya nak beritahu bagaimana ulama melihat hadis tu selepas riwayat tu. Dia kata waqala qailun, berkata seorang, maksud seorang satu pendapat berkata laisa fil makan alladhi yad'u alaihi al-yadaini. Dia kata khabarun yathbut min Nabi. Dia kata tidak ada hadis pun yang sahih tentang tempat meletakkannya.
Okeylah, kita ambil ni pandangan Ibnu Munzir lah. Tapi lepas tu yang saya suka, dia kata apa? Dia terbuka. Fa in syaa'a wada'ahuma tahta surrah wa in syaa'a fawqah. Ini Ibnu Munzir, ulama terkenal yang melihat semua hadis ni sebelum kita, yang melihat semua benda ni sebelum kita, dan dia beritahu pandangan yang begitu terbuka. Ada lagi pandangan lain yang saya akan sebut sebelum dia. Okey. Dan dia ni sezaman dengan Ibnu Khuzaimah, dan sezaman dengan Ibnu Jarir At-Tabari, dan dia antara anak murid Abu Hatim Ar-Razi. Okey. So dia sebutkan benda tu dalam bab sunan, ijma' dan ikhtilaf, disebutkan benda tu nak gambarkan inilah yang berlaku. Inilah suasana aplikasi hadis tersebut dalam zaman terdahulu. Itu yang saya nak sebutkan. Okay. Kita kena tengok Islam ni daripada awal sampai sekarang, bukan tengah-tengah, bukan hujung saja. Kita kena buat perbandingan. Kemudian dalam kitab-kitab fiqh kita dapati pandangannya amat-amat luas dalam bab ni. Satu benda yang saya nak nasihatkan, jangan anggap kitab fiqh ni tak ikut dalil. Sebenarnya kitab fiqh ni lah yang merumuskan dalil. Cuma kita kena cek lah rumusan tu okey tak okey. Jangan kita kata kitab fiqh ni macam terasing daripada dalil. Maksud kalau saya mengaji kitab fiqh, okey, seolah-olah saya terasing daripada dalil. Mungkin betul bagi kitab fiqh yang terlalu ringkas, mungkin betul. Tapi kitab fiqh ada banyak. Kan? Kitab fiqh ada banyak. Kitab fiqh yang besar yang bagi tahu dalil yang semua. Jadi sebenarnya fiqh ni kita kena faham, pertamanya merumuskan dalil, yang kedua merumuskan apa yang diamalkan. Ini yang saya nak tekankan banyak kali, apa yang diamalkan oleh salafus salih. Okey. Dalam buku fiqh, kalau kita ambil contoh Al-Mughni, ini ramai orang tahu buku ni, Al-Mughni Ibnu Qudamah, memang kitab fiqh Al-Muqarran sebenarnya, yang bagi tahu banyak pandangan, kan? Dia meringkaskan dengan mudah. Dia kata ada dua pandangan, tahta surah fawqa surah. Okey, ini saya dah sebutkan dalam artikel saya. Siapa yang belum baca, saya nak ceritakan ringkas je. Dia kata, dan yang paling pelik saya tengok di sini, di bawah pusat pun Imam Ahmad pun ada di antara salah seorang yang berkata, atas pun Imam Ahmad pun ada salah seorang yang berkata juga. Maksudnya sekarang ni, saya bagi yang tak faham mungkin rasa pelik. Pertama, saya nak fokus Imam Ahmad dulu. Pertama, dua-dua pandangan ni berbeza, tapi dua-dua ada nama Imam Ahmad. Okey, apa yang kita nak faham? Jadi dia tahta surah pun pandangan dia juga, bawah pusat. Fauqa pun, atas pusat pun pandangan dia juga. Dan saya tambah satu lagi, dalam masalah Abu Daud, dalam soalan yang Abu Daud tanya dia tambah satu lagi pandangan, iaitu betul-betul tutup pusat, pun pandangan Imam Ahmad juga. Saya nak bacakan pandangan tersebut berdasarkan murid dia sendiri yang cerita, iaitu Abu Daud. Okey, saya bacakan ya. Abu Daud kata, okey, wa sa'altul Imam Ahmad an wad'il yumna 'ala al-yusra. Aku bertanya Imam Ahmad nak letak kanan atas kiri, atadhabu ilaih, kamu ambil tak pandangan ni? Qala na'am na'am. Ya, maksud memang ya lah, sebab hadis tu ada semua ya, dia kata. Soalan ni ada dalam low battery. Saya terkejut tengok low battery. So ni kita break low battery sebelum kita sambung. Bagi kita masuk waktu kecemasan. Dia sambung dia tak cemas, dia sambung je kita sejuk. Dia tak cemas kan? Sebab saya nak habiskan ni, saya rasa mungkin ni penutup kepada apa yang saya nak sampaikan, tajuk yang kedua, iaitu Abu Daud bertanya kepada Imam Ahmad. Dalam buku dia Masail Imam Ahmad, dan pendapat dia disokong juga oleh Ibnu Muflih, pakar mazhab Hanbali, dan disokong juga oleh Ibnu Qayyim dalam buku dia Bada'il Fawaid, disokong juga pandangan ini. Okey. Ayat Abu Daud, aku bertanya Imam Ahmad. Imam Ahmad jawab apa? Naam, ya, aku ambil sunnah ni, maksud tangan pegang kanan atas kiri. Apa Imam Ahmad cakap lepas tu? Fawqa surrati qalilan. Satu, di atas pusat, qalilan, sedikit. Di atas pusat sedikit. Imam Ahmad kata, wa in kana tahta surrah fala ba's. Bawah pusat pun tak apa. Ini ayat ni kalau saya cakap pun kata Imam Ahmad bukan saya. Okey. Kemudian dalam buku dia satu lagi, dalam pandangan yang lain lagi, dalam kitab fiqh juga disebutkan Imam Ahmad juga mengatakan, dia kata di atasnya pun diambil juga. Okey. Saya akan cuba cari, maksud tadi saya dah beritahu atas, bawah, yang menutup. Macam mana yang menutup? Ada ke? Nampaknya dah ada yang kurang senang. Kesian kat dia. Buat macam mana kan? Okey. Okey.
Okey. Saya tak jumpa. Saya jumpa benda tu secara ingatan bacaan Ustaz tulis. Okey, saya akan cari insya-Allah. Maknanya saya boleh buktikan dua je lah. Fauqa di atas, qalilan sedikit, dan tahta surrah pun fala ba's. Boleh dia kata, tidak mengapa. Imam Ahmad kata tidak mengapa. Jadi saya nak fokus begitu. Ulama yang kata bagi pilihan ni antaranya Imam Auza'i yang bagi pilihan, tak mana-mana pun tak apa. Jangan kata dia pandangan kita, ni pandangan Imam Auza'i dan pandangan Ibnul Munzir tadi. Dia kata tak apa, letak kat mana-mana pun tak apa, atas pun okey, apa pun okey. Cuma dia kata pandangan Imam Syafi'i adalah fawqa surrah, dan yang menyokongnya di atas pusat. Dan yang lebih jelas lagi adalah fawqa surrah tahta sadr. Itu yang ditegaskan oleh imam-imam ulama-ulama mazhab Syafi'i, iaitu fawqa surrah tahta sadr, di tengah-tengah. Seperti Imam Ahmad kata fawqa surrah qalilan, sikit. Okey. Kemudian ada lagi pandangan yang mengatakan bahawa ada yang sebut fawqa surrah, okey, sebahagian mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, ulama dia Syafi'iyah, atas atas. Ya, betul. Okey, atas. Fawqa surrah tahta sadri, itu lebih jelas. Ini saya ambil daripada buku tesis master Dr. Mahir Yassin, bukan Mahir Zain, Dr. Mahir Yassin, yang cerita pasal khilaf-khilaf ni. Dia kata ada 5 pandangan ulama sekadar dia cari. Dia buat tesis ni. 5. Satu ialah fawqa surrah tahta sadri, di atas pusat, di bawah dada. Iaitu sebahagian Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i, dan qaul fil mazhab Hanbali. Satu qaul dalam mazhab Hanbali. Yang kedua, tahta surrah, dia kata, bawah pusat. Pandangan sebahagian mazhab Hanafi dan sebahagian dia kata sini sahabat dan tabi'in dan pendapat yang kuat dalam mazhab Hanbali. Dia kata, ya, berdasarkan naqal yang dia ambil, yang kita boleh ambil daripada tesis dia, iaitu Atharul Ikhtilaf tu. Ada, saya dah beritahu dalam tulisan saya, ada rujukan muka surat berapa, cetakan semua ada. Yang ketiga ala sadri, ada juga. Dia kata ada juga, iaitu di atas dada. Siapa dia? As-San'ani, Mubarakfuri, Syaukani, Azim Abadi. Ini bukan ulama salaf, tapi ini ulama hadis yang terkenal lah di zaman sekarang ni, yang semua kita tahu nama-nama mereka. Yang keempat ialah pandangan yang mengatakan di mana-mana pun tak apa, iaitu Auza'i dan Ibn Munzir. Terpulang dah bagi kad merah. Maka saya tamatkan dengan pandangan yang kelima, iaitu tidak letak kat mana-mana, luruskan, lepaskan. Dia kata sebahagian tabi'in dan juga sebahagian ahli ilmu, termasuk mazhab Maliki. Tapi Imam Malik katanya tidak begitu, sebab dalam Muwatta' Malik menyebutkan letak tangan kanan atas kiri. So ini cerita dia. Simpulan yang saya nak habiskan ialah, bila melihatkan, walaupun saya pegang hadis ni sahih, tapi bila melihatkan bagaimana terbukanya ulama menangani hadis-hadis ini, maka kita tak boleh juga untuk katakan hanya di situlah sunnah, hanya di situlah yang betul. Itu maksud saya. Bila melihat, dan siapa Imam Ahmad, siapa imam-imam ni, mereka ni orang yang lebih alim, mereka lah riwayatkan hadis tu, mereka lah yang hafal hadis tu awal, mereka lah yang jaga hadis sampai kita jumpa. Contoh Imam Ahmad, dia riwayatkan sendiri dalam musnad dia. Tapi bila ditanya kepada dia, itu kata bila hadis riwayat satu hal, fiqh hadis satu hal, fatwa yang berubah pun satu hal. So saya setakat saya berhenti dengan kedua. Yang topik ketiga yang mungkin saya akan selitkan dalam penganalisis kita ialah kenapa kata-kata Syekh Albani, saya nak kritik dia, kenapa kata-kata dalam buku Sifat Solat itu bagi saya kurang tepat berdasarkan apa yang saya bentangkan. Saya akan pergi satu persatu, okey, pada poin yang disebut dalam buku dia sendiri. Okey, so saya serah pada pengusi. Okey,